kita berniaga just for fun. Macam ni, macam Azri Walter, aku suka dia. Aku suka dia punya. Dia cakap, kau berniaga sebab apa? Kau berniaga? Kelas Ibu tak pergi? Kelas Ibu aku tak pergi. Aku sombong kan. Kau tak cukup motivasi lagi. Mindset belum berubah. Big Y tak ada. Big Y tak ada lagi. Kau bagi lagi satu offer yang complement that original offer. Dia macam, aduh, kalau tak ambil ni macam bodoh macam rugi gila lah. Macam tu kan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So right guys, bertemu kembali kita dalam podcast. Kali ni episod apa Episod 4. So Alhamdulillah kita dah 4 episod lah kita punya podcast. So kita nak cakap apa ini? Kau di awal-awal podcast memang kau macam slow sikit Lagi dah naik tengah dia hyper. Lambat sikit warm up lah. Tu pasal. Okay, lupa lah tu. So topik hari ni InsyaAllah kita akan sambung podcast daripada last week punya topik, iaitu macam mana nak hasilkan 7 figures dalam e-commerce lah. So boleh tak Encik Farhan perlu recap sikit last week apa? Alright, kita dah share. Okay, sebelum kita recap, hari ni kita ada nak announce. Tapi kita tu belakang kan? Nak announce belakang Oh yelah, bagi dia tengok dulu lah. Takkan awal ada announce kan? Alright, okay, tapi just nak bagi tahu So kita hari ni kita akan announce pemenang untuk kontes yang last week. So kita ada, dia akan menang dia akan dapat subscription 2 bulan plan ultimate. Okay. Betul, 2 bulan berapa plan ultimate. Seorang je lah. Yang lain seorang saja. Yang lain dapat t-shirt kan. Ada lagi berapa orang? Ada ke? Ada berapa orang ke? Ada. Tak pastilah, yang tu kena double check balik lah. Yes. Sebab Nami dah siap kan? Kita tak ada live dekat ni hari ni, Clubhouse. Tak ada Tak ada. Ada. Okay, cantik. So, lupa nak mention. Alright guys, welcome kawan-kawan dekat kita punya Facebook dan juga dekat Clubhouse. Okay, jadi Clubhouse mungkin dia tak dapat tengok kita punya video lah, tapi tak apa, tuan-tuan boleh dengar je. Okay, nanti kalau ada kesempatan dan kita boleh invite juga masuk untuk bertanyakan soalan lah. Alright, so macam mana guys minggu ni? Yelah, biasa kita pilih hari Jumaat ni sebab yelah dah seminggu kita pulun minggu ni kan. Ada result ke tak ada, ada result ke kan. Okay, so macam mana korang? So kita orang doakan korang dapat sale lah daripada apa yang kita kongsi minggu lepas, InsyaAllah. Amin. Okay. Alright guys, so untuk recap kita boleh teruskan dengan kita punya podcast. Boleh okay, siapa yang dah hadir ni, kalau boleh tolong komen sikit. Okay, dari mana semua kan. Nanti tim kita akan like lah. Alright. Okay, so first kali aku nak recap yang untuk minggu lepas ni. Okay. Kau ingat tak? Aku ingat ya. Okay. So first kali minggu lepas kita bincang pasal macam mana kita nak buat 7 angka. So yang pertama, dia kena ada produk yang bagus. Betul. Correct. Okay, yang kedua dia kena buat marketing. Yes. Okay. So yang ketiga, dia kena increase dia punya AOV, conversion rate. Itu mungkin kita lebih detail sikit hari ni lah. Itu fokus pada optimization lah sebenarnya cerita. Okay, tapi sebelum kita nak pergi dalam lagi, aku nak tanya kau satu soalan. Sebab tadi tengah bawa kereta kan, sebaik tak langgar divider. Kau memang bercakap lah. Okay, so tengah bawa kereta ni aku terfikir, sebenarnya kan, sebab semua orang mungkin kita dah tengok kebanyakan orang dia tak achieve lagi 7 figure. Kebanyakan ada dekat 5 figure. Tapi okay, 5 figure tu bawah 10,000 lah. Lebih kurang range tu. Okay, sebenarnya apa soalan aku untuk kau, apa dalam pandangan kau, apa benda yang menghalang untuk diorang pergi dia punya sale, nak increase dia punya sale? Apa benda dekat diri dia atau bisnes dia yang menghalang? Dah soalan berat dah. Aku dah pagi dah soalan berat. Pagi dah soalan berat lah. Come on Afaan, bagilah warm up sikit. Okay lah. Aku tak tahulah dari segi diorang punya side kan, tapi aku boleh share dari segi aku sendirilah. Aku rasa agak lama aku buat business ataupun bukan business lah, kita boleh panggil self-employed lah ataupun freelance lah. Solo sejak saya belajar di UiTM lagi, masa tu tahun 2016 kan.
Kita tu dah buat freelance, upah buat website 2-300. 2-300 je Kalau kat dalam grup apa KKWP sekarang mengamuk dia orang ni apa berada ni macam 2-300 kan. Tapi dalam konteks beginner, newbie, benda tu normal bagi aku. Takkan kau nak expect student baru belajar basic website nak charge harga 3-5 ribu, tak logik lah. Correct betul. Dan dia pun tolong small business. Okay lah, so sebenarnya bagi aku compare dengan let's say 10 years back dengan sekarang apa differentiate tu sebenarnya adalah dari segi dua benda lah sebenarnya. Masa tu kau tak ada ilmu, kau tak tahu macam mana nak buat A, tak tahu nak buat macam mana buat B, kau main langgar je. Betul. And then of course kau tak ada experience lah. Pernah agak aku sembang benda ni dengan Din kan, cuba kalau lah kita 10 tahun lepas kita dah buat fokus on shoppergram bla 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 kan, mesti kita lagi cepat kan. Tapi during that time kau tak tahu pun macam mana nak market, macam mana kau nak buat branding apa semua, kau tak ada lagi experience lah, ataupun kau tak ada skill lah basically kan. So dia adalah learning process lah. So kalau kau tanya aku, kita sekarang ni tahap apa kita sekarang ni, jangan risau sangat lah, don't worry too much about it. You just focus on you achieve your target, fokus pada kalau tak tahu belajar. And then kalau tak tahu, kalau boleh cari mentor lagi. Mentor. Yes. Susah lah. Mentor tu bagi aku macam dia memang boleh cepatkan lah sebenarnya lah. Tapi of course lah, macam kita buat startup manalah ada mentor. Kalau ada pun orang-orang ni, dia orang pun tak pernah buat startup yang sukses lagi lah kan. So benda tu lah bagi aku, knowledge, experience. Mentor tu macam bonus lah, dia macam booster lah, macam vaksin kan, boleh boost kan. Betul. Itulah 3 tu lah bagi aku lah. So macam bagi aku pun lebih kurang sama juga kan, berniaga sekecil-kecil biasa tapi tak pernah sampai six figure kan. Then lately baru dapat satu je aku dapat macam ni, sebab tak buat. Yelah, macam aku dulu kan, aku tengok orang kata video, belajar tutorial tu, tanya orang ni dah macam-macam. Tapi pergi kelas Sifu tak pergi? Kelas Sifu aku tak pergi. Aku sombong kan. Kau tak cukup motivasi lagi. Mindset belum berubah. Big Y tak ada. Big Y tak ada lagi. Come on bro. Tak adalah. Bagi aku macam tu lah. Sebab aku tak buat. Kita duduk tengok orang tu kan, tengok ni belajar tu apa, funnel lah apa tu, ni tapi satu apa pun tak ada. Satu itu akulah. Aku tak buat sebab memang aku tahu aku ni malas. Tapi based on apa yang aku ajar kawan-kawan yang dekat-dekat kan, kita dah ajar ni. Dia tak buat sebab apa? Bukan sebab dia malas, takut. Takut. Yes. Dia takut. Kalau contohlah kita cerita FBS lah, dia takut tekan-tekan, aduh ni sekejap lagi rosak pula Facebook. Betul. Takut. Sebab apa takut? Sebab tak ada experience lah. Tak pernah try, tak pernah buat lagi. Betul lah. So macam tu lah bagi aku, dua ni lah yang aku tengok based on aku punya observation. Untuk orang lain dia takut. Kalau macam untuk aku malas. Akan fikir, wish budget tak ada nak tekan sampai 6 figure ni, sebab dengar orang cakap kena spend sehari 1,000. Betul le, baru boleh sampai 6 figure. Apa ni, kalau dulu tanya 5 years 6 years back, aku rasa tak payah aku. Kalau dulu tak payah kan. Kalau time tu orang dah tahu nak run conversion apa semua. Tapi time tu ikut juga market, time tu pun tak adalah semua pandai beli kat website. Betul lah, betul. Malaysia lah. Unless kau jual ke US ke apa lah, cerita lah. Betul. Takut. Betul jugalah. Takut nak buat tindakan. Takut nak cuba. Betul. Macam kita kadang lah, kita buat workshop kadang kan. Dah ajar workshop baik, saya bersemangat. Betul 2-3 hari kemudian orang yang tak buat, dia takut. So bagi kau lah, macam mana dia nak solve dia takut tu? Apa dia kena buat? Apa yang kau advise lah untuk usahawan yang takut nak cuba? First kali, sebab aku nak cuba, aku ni kau ambil case aku aku nak cuba dulu, aku memang tak takut. Sebab apa? Aku tahu bila kita main Facebook ads, memang kita keluar duit iklan. Betul. Tapi kita boleh keluar dengan gradually. So apa nak takut? Betul. So contoh buat, katalah RM30 sehari tak berjaya, repair lah. Betul. Kan kita biar je kan. Biar je tu je, pisang lah. Ataupun baru run sehari dah tutup lah. Facebook ads doesn't work give up kan. Facebook ads penipu lah, tak ada sale pun kan. Lepas tu pakai shoppergram, lepas tu tak convert lah apa. Jadi benda-benda macam tu salahkan ni tau, benda-benda lain. Salahkan benda lain, bukan diri sendiri lah. Tu jadi yang ni lah bagi aku. Okay lah, it's a good pagi-pagi ni
kita dapat sikit lah. Sebenarnya Fan dia baru nak warm up je. Kau dah minum kopi belum? Ada kopi. Lembau lagi lembau lagi. Semalam ni busy ni. Bukan. tak cukup tidur, anak demam. Okay. Alright. Okay guys, so nak naik energy kita nak kena ada bara-bara bere dulu ke? Tak ada. Tak ada lagu bara bere. Alamak. Tak ada, bagi tepuk tangan sikit. Tepuk tangan sikit. Apa ke? Okay, kita nak start kan ni. Okay guys, kita nak start lah. Okay, aku dah warm up. Sekarang ni untuk tenggau lah. Okay, so okay guys, kita boleh teruskan okay, kita ada kontes lagi tak? Kontes kita nak teruskan sama tak? Ada. Bagi tahu siap-siap. Okay guys, untuk pendengar dekat Facebook, dekat Clubhouse, so kita ada kontes. Okay, siapa yang share kita punya live ni, kita akan bagi untuk pemenang yang bertuah, satu pemenang yang bertuah setiap minggu, kita akan bagi langganan plan ultimate full access selama 2 bulan yang bernilai RM338. Okay, so jadi untuk macam mana korang nak join kontes ni, senang je. Korang perlu sharekan live podcast ni, okay, dan letakkan caption pastikan masukkan caption. Kalau tak masukkan caption tu, dia kira disqualified lah. Maksudnya kita tak boleh pilih lah. Macam mana kita nak compare nanti kan, sebab dia main tekan share je. Okay, so pastikan masukkan dengan caption yang menarik. Kenapa anda nak gunakan e-commerce, dengan tajuk tu lah. Alright. Okay, so untuk siapa yang kurang bernasib baik, kita ada juga dalam 3 ke 5 orang kita akan pilih untuk bagi free t-shirt Shoppergram. Nanti macam mana? Kontak lah. Kita akan kontak lah. Okay, PM je lah. Kita akan PM. Alright. So pastikan siapa yang join kontes ni datang balik minggu depan. Kita nak tengok siapa pemenang. Okay, sebab dalam minggu ni kita dah ada pemenang. Untuk yang minggu lepas punya podcast, kita ada seorang pemenang yang akan dapat subscription selama 2 bulan. Okay, so back to our topic. Okay, kita punya macam, so kita boleh continue lah dengan part 2. Recap dulu. Tak recap lagi. Dah recap tadi? Dah recap tadi? Dah recap Ya ke? So first kali produk. Oh, lupa lah. Dah. Okay, so boleh lah nak recap lagi sekali. So first kali, pertama sekali, produk kena bagus. Okay, yang kedua, kita kena buat marketing dan ketiga, kita kena increase AOV, iaitu average order value. Okay, so point yang keempat, I give the floor to Mr. Lutfi. Alright guys. Okay, so seterusnya lah untuk you build ataupun you dapatkan traction 7 figures untuk e-commerce. Kita cerita pasal e-commerce lah. Yes, e-commerce. So sebenarnya produk, marketing, and then satu lagi adalah macam AOV apa semua tu kita panggil optimization lah. Kita boleh categorizekan dia sebagai optimization. So apa benda nak optimize? Ada banyak benda lah. Basically you dah ada data, you dah tahu you punya buyer, you dah ada data berapa cost you punya per traffic, per visitor, and then you dah ada data macam you punya cost per purchase, and then you dah ada data macam cost per 1000 impression. All those things adalah you kena optimize lagi lah. Ni kita sebelum kita nak lagi scale lagi gila-gila, personally saya suka optimize dulu baru saya spend lagi duit lah. Sebab kenapa kita nak, memang kita ada modal, katakanlah kita ada duit modal dan sebagainya, tapi kenapa kita nak pump duit tanpa kita repair dulu lubang-lubang ataupun benda-benda yang boleh di repair dalam kita punya funnel ataupun kita punya website. Bagi saya barulah kita pump lagi lah extra budget untuk you nak scale AV dan sebagainya. Okay, so antara benda yang you boleh optimize adalah yang pertama, of course, paling penting sekali adalah kita optimize kita punya conversion rate lah. So conversion rate ni bagi saya ada dua, iaitu conversion rate pada website dan juga conversion rate pada iklan itu sendiri. Okay, so saya suka analyze daripada bottom to top lah. Maksudnya kita repair dulu pada website, pada sales page ataupun pada product page. Contoh, kalau on average kita punya conversion rate dalam let's say 1%, cuba kita naikkan jadi double. Contoh let's say last month, bulan September, 1% sahaja conversion rate kita, rendah lah. So kita cuba naikkan, at least bulan ni naikkan 2%. So you figure out apa yang problem lah dalam you punya website dan sebagainya. So ada banyak method, ada banyak cara. Salah satu benda yang boleh naikkan conversion rate adalah you bring in more you optimize you punya sales page tu sendirilah. Contoh,
you buat analisis, you analyse you punya sales page, you guna macam apps let's say GT Matrix ke Google page speed insight ke, you tengok dulu you punya speed sales page you sendiri. Contoh, kalau gambar besar, you optimizekan dia, you kecilkan dia, gunalah tools-tools yang ada, contoh macam Tiny JPEG ke, Tiny PNG ke. Okay, diorang boleh kecilkan file tu. Dia punya rules of thumb simple saja. Contoh, kalau placeholder gambar tu 500 kali 500, janganlah masukkan gambar 5000 kali 5000. Betul. Tu rules of thumb, very basic lah. Paling mudah untuk beginner, pastikan gambar dalam save space tu dah optimize. So dia akan improve drastically lah you punya speed lah. Speed. Kenapa speed ni penting? Sebab banyak yang saya tengok, even yang ada buat 6 figure, 7 figure pun, dia punya load speed page dia punya, kita scan lah, kita tengok dia punya save space sangat-sangat tak optimize, which is dia akan ambil masa dalam 6 to 7 second, 7 saat itu pun dia dah boleh buat orang kata 6 ataupun 7 figure lah. Tapi you imagine kalau dia repair saja dia punya load speed tu jadi let's say 3 saat. So apa yang berlaku adalah, contoh katalah tadi dalam let's say 10,000 people, you hanya yang klik iklan hanya 5,000 saja yang masuk website lah. Kita dah hilang 5,000. So kalau repair saja sikit, mungkin akan ada additional lagi 2,500 traffic lah. Landing page view lah dalam Facebook Ads. Banyak tu. Banyak lah, 2,500 prospek baru. Of course dia akan, kalau kita ambil compare dengan conversion rate yang tu, naiklah sale. Betul. Benda-benda macam tu lah. So repair dulu you punya conversion website, website punya performance. So kalau macam dalam Shoppergram, dari segi server apa semua tu tak ada isu lah, sebab kita memang pakai yang high endnya server lah. Laju apa semua kita ada optimize gambar, kita back end semua kita ada multiple database, multiple server untuk contoh database gambar, server gambar lainnya server. Untuk website lain punya server, dia macam tu lah. So proses dia lebih laju lah. Tapi kalau you guna platform lain, contoh you develop sendiri ke, pastikan you punya server apa semua tu mampu untuk tampung traffic yang tinggi lah untuk generate 7 figure. Sebab kadang-kadang kita tak perasan pun. Contoh kita dah pump, let's say hari ni aku nak pump RM1,000, tapi sebenarnya orang masuk website kita tak boleh nak tampung that kind of traffic lah. Kalau bahasa mudah dia, contoh kita ada butik dekat Mid Valley, compare dengan kita ada kedai depan rumah saja. So traffic dia hanya depan rumah lah. So kita mungkin hanya perlu ada kemah kecil ke kan, kanopi kecil ke apa kan. Tapi kalau kat Mid Valley ada butik besar untuk tampung walk-in traffic yang tinggi lah. Dan cost dia pun of course berbeza lah. So costing untuk tampung traffic tu tinggi, yang penting itu kena jagalah. Benda ni agak teknikal lah. Tapi kalau kita tak ada team ataupun tak ada orang yang nak figure out benda-benda tu, saya suggest you hire lah developer, atau you gunalah platform yang macam ready made lah, macam Shoppergram ke platform apa-apa lah, tak kisahlah. Tapi yang dia dah ada orang di sebalik platform tu lah untuk jaga lah. Betul, untuk maintain benda tu lah. Untuk maintain benda-benda tu. Sebab kalau tak repair benda ni, susah lah nak achieve that numbers tu, payah lah. Betul. So tu optimization lah, serba sedikit lah dekat website. Website lah, nak iklan kemudian lah kot. Sambung balik sekejap lagi ke. Alright, so aku menarik lah, sebab benda ni aku pun tak ambil berat lah pasal benda ni dulu kan. Betul. Sebab tuan-tuan, kita kena faham, bila orang kita buat iklan, orang akan klik. Tak semua orang akses internet dia mempunyai kelajuan yang sama pada waktu tersebut, pada waktu dia klik iklan kita. Jadi sebab tu pentingnya kita kena optimize kan. Kalau page tak optimize, dia dah load 7 saat. Bayangkan dengan keadaan internet, kalau orang yang ni dalam cerita katalah keadaan internet dia 4G, dia nak load 7 saat. Tapi macam mana pula kalau orang punya access internet 3G je, tapi 7 saat tu akan jadi berbelas saat. Dia akan lagi lama. Akan jadi lagi lama. So sebab tu pentingnya kita reducekan, kita optimizekan kita punya sales page atau landing page. So lah target dia adalah 3 second lah, below 3 second. Below 3 second below 3 second. So kita kena pastikan dia di bawah below 3 second. Sebab bila di bawah 3 second ni, yalah, bila dia klik je terus load. Kadang-kadang yalah, macam saya sendirilah, kalau macam saya sendiri pun tengok, aduh lambat ni, saya akan keluar. Memang saya tak akan teruskan masuk. So macam apa yang Cik Luffy cakap tadi memang betul, dan kita sendiri memang buat. Sebelum ni page, kalau sales page yang saya buat tak optimize. So yang klik
ada dekat 10,000, tapi yang masuk website separuh je, 5,000. So bila dah optimize, dia naik jadi 7,500. Daripada 10,000, 7,500 yang masuk. So, jadi conversion rate akan naik lah. Sale kita akan naik lah. Sale naik lah. Sale naik, bukan conversion rate. Kalau conversion rate yang sama, tapi sale naik lah. Sebab betul, volume yang masuk tu lebih bertambah tinggi. Lah, betul. Dengan kos iklan yang sama. Yes, dengan kos yang tak perlu buat apa-apa pun, tak perlu increase iklan. Kadang-kadang kita duk fikir, iklan aku tak perform ke apa ni. Sebenarnya kat situ je. Okay, so dia punya metrik tu apa yang nak kena tengok? Kalau dekat website lah? Masa dia buat ads tu, kat mana dia nak tahu benda ni sebenarnya, ni masalah sales page aku. Tadi tak cerita kan? Tak cerita lagi. Okay lah, so pada you punya ads manager, antara metrik yang penting adalah you tengok dulu pada bottom to top lah. Okay. Maksudnya contohlah tengoklah berapa purchase, berapa cost per purchase. Okay, benda-benda macam tu lah kan. Okay, tapi kita lah katalah assume kita punya conversion rate semua dah okay. So apa lagi nak optimize adalah pada iklan tu sendirilah. So kalau untuk website, apa nak tengok, metrik dia adalah you tengok pada link click dan juga landing page view. For example, let's say 1,000 link click, and then maksudnya orang dah klik link ke website kita dalam 1,000 orang, tapi landing page view hanya 500 saja. Maksudnya hanya 50% saja yang tekan iklan, yang berminat dengan iklan dapat masuk ke website kita lah. Banyak orang rasa benda ni remeh. Betul. Tapi kalau tanya saya, termasuk aku, you boleh tambah you punya sale without any additional cost. Betul. Contoh daripada let's say 1,000 tu, katalah kita dapat tambah extra 250 visitor saja. Dengan conversion rate let's say 3% ke apa, dah memang akan tambah sale. Betul, memang logik dia akan memang akan tambah lah sale. Sebab dia orang yang interest tu orang yang sama lah. Prospek yang dia punya profile dia sama lah. So benda yang repair dulu dekat website, sales page tu repair, ataupun you punya product page ke apa, tak kisah. So tengoklah metrik tu, link click dengan landing page view. Landing page view tu bermaksud orang tu dah habis load lah dia punya website. Kadang-kadang memang kalau saya mengajar, saya agak teknikal sikit bab-bab ni. Yes, ada cikgu mengajar, dia lebih kepada part-part yang apa orang kata tak payah fikir semua-semua tu kan, fokus pada iklan je. Betul. Which is betul. Tapi itu katalah kita dah buat iklan yang bagus, iklan dah menarik apa semua kan, tapi sebenarnya ada part yang teknikal ni kita tak repair. So imagine kalau contoh yang kawan kau yang dah sale yang dah sales page dia load lambat tu kan. So kau imagine sekarang say dia 7 figure ataupun 1 million ke 100,000, 300,000, dia dapat additional 50% more traffic dengan cost iklan yang sama. Betul lah. Dengan tak payah buat apa-apa. Hanya repair saja benda yang analogi mudah dia macam ni lah. Contoh aku dah ada kedai, layout aku macam ni. So orang boleh masuk, mungkin katalah layout tu macam tak boleh ramai sangat masuk tau. So kau adjust layout tu, mungkin buka pintu besar sikit ke apa ke, kau optimize. So lagi banyak orang boleh masuk, lagi banyak orang boleh serve, naiklah sale. Betul. Simple as that lah. Betul. Setuju. Sebab itu kalau 4 website lah. Itu 4 website lah. 4 website, yes. Okay. Alright. Okay, tuan-tuan, kita ada soalan tak? Okay, kalau siapa-siapa ada soalan, boleh terus komen dan tanya. Kita akan jawab juga dalam sesi podcast kita kali ni. Jangan segan-segan, tanya je sebarang soalan. Kalau dekat apa ni, Clubhouse boleh guna tu lah, apa tu, back channel apa nama? Boleh gunakan back channel. Nanti PM kepada Cik Luffy lah. Okay. Nanti kita akan tengok soalan-soalan tu dan kita akan jawab. Topik teknikal sikit. Topik teknikal berat sikit. Berat. So, tak boleh nak buat lawak sangat hari ni. Tapi berat. Tapi benda ni kena belajar. Betul tapi lah. tahu lah ni bukan kelas kan. Tapi tak apa, saya share sikit lah. Betul. Okay. Yelah, mungkin kebanyakan kita sekarang dah banyak tengok bisnes ni. Jadi mungkin kita punya podcast kita cerita teknikal lebih sikit lah. Okay. Sebab kita campur-campur lah. Ada bisnes, teknikal sikit. Betul. Tapi nampak macam remeh. Tapi sebenarnya memang kita orang sendiri buat dan kita orang sendiri nampak dia punya efek dia. Betul. Okay. Alright guys, okay, kita tak ada soalan lagi. Okay, kalau kita tak ada soalan, saya nak recap balik. Okay, kalau kita ada kontes, setiap minggu kita ada kontes yang mana kalau tuan-tuan share kan video live podcast ni untuk ke wall masing-masing atau ke grup-grup, pastikan ada dengan caption kenapa saya nak pakai e-commerce, dan kita akan, untuk pemenang yang bertuah, kita akan bagi giveaway, iaitu 2 bulan langganan plan Ultimate Shoppergram yang bernilai RM338.
Okay, 2 bulan full access tuan-tuan. Boleh pakai, tuan-tuan boleh cuba bump offer, boleh cuba diskaun kupon, boleh cuba apa tu typo typo ni tak ramai orang tahu dia punya powerful one time offer. Typo lah paling killer lah. Paling killer kau nak explain sikit lah pasal typo. Nanti orang cakap kita promote. Tak adalah. Dia result dekat kita yang dah pakai typo ni. Okay. So basically ni masih lagi pada fasa optimization lah. Okay, so satu lagi, bila you dah optimize everything apa semua, and then hari tu kita cerita pasal AOV kan. So antara salah satu killer teknik untuk you naikkan AOV adalah you gunakan typo lah, ataupun kita panggil dalam Shoppergram thank you page offer. Bermaksud bila orang dah bayar, baru kita bagi satu lagi offer, limited offer, ada timer lah dalam 15 minit. Dia memang legit timer bukan fake timer, dia akan reset ke apa yang biasa kita tengok kan. Tak, dalam Shoppergram kami tak suka lah kalau usahawan kita ni tak telus yelah, kita pun kebanyakan peniaga kita orang-orang Islam kan. So dalam thank you page offer ni basically lepas dia bayar, dia akan keluar satu timer 15 minit lah. Ni legit punya timer. Maknanya kalau dia refresh ke apa, dia masih lagi dia akan turun lah. Once dah habis timer tu, dia akan hilang. Dah tak boleh dapat lah. Dah tak boleh tak dapat dah offer tu. Okay, so basically dia sama je macam you buat one time offer ataupun upsell. Different dia adalah dia punya mudah dia nak beli tu. Sebab dia hanya satu klik saja, terus customer tu beli. Tak payah masuk bank dia balik. Tak payah masuk detail dia balik, tak payah nama, email, nombor telefon, apa dia nak pilih apa? Variant kad ke apa ke, tak payah. Dia kita memang kira basically one click upsell lah. So memang so kadang-kadang kalau ada orang cakap kan, nanti tak ke rasa customer rasa tertipu kan. So adalah cara dia, you kenalah disclaimer ataupun letaklah detail. Contoh yang offer yang sebelum ni dah bayar, so offer ni belum bayar lagi. Letaklah pending payment ke apa kan. Itu kena pandai-pandai lah. Itu kita punya teknik lah. Yes. Benda macam tu lah. So yang tu memang boleh naik, even double ataupun triple pun boleh. Sebenarnya daripada original order value yang asal. Contoh daripada 100 boleh naik jadi 200 atau jadi 300, ataupun daripada RM200 boleh naik jadi 400 atau RM500 pun boleh lah. Doable lah. Sebab reason dia dah jadi customer. Dia dah trust, dia dah bayar, dia dah sukakan produk tu dan dia tak sabar, and then boom, kau bagi lagi satu offer yang complement that original offer. Dia macam kalau tak ambil ni macam bodoh macam rugi gila lah. Macam tu kan, customer akan rasa macam tu kan. Macam nak ambil kita nak kayaknya lah macam tu lah. Kenapa 15 minit? 15 minit tu untuk bagi dia scarcity tu satu lah. And then kita tak nak pressure dia sangat lah. At least dia ada masa 15 minit. Ini bagi 2 minit je. Dia nak start ini bagi 2 minit kan. Tak sempat nak fikir kan. Itu so kalau yang jenis impulse buyer okey lah. Tapi kalau yang jenis smart buyer, dia mesti nak tengok dulu kan. Dah dapat detail. So saya bagi satu tips. The best way untuk you convert pada thank you page offer adalah masukkan video. So dalam video tu ada ibarat ada salesman lah, macam go shop ke apa tu kan. Sebab apa video? Sebab kalau baca tu kan, contoh baca kan, yelah ada copywriting kan. Bagi aku dia tak cukup power lah. Kalau ada salesman, orang bercakap, orang tunjuk apa dia dapat. Contoh kan, katalah dia beli periuk kan, mula dia beli periuk satu kan, lepas tu keluar pula video salesman cakap, kak, tahniah kak, akak sekarang ni akak dapat satu tawaran terhad khas kerana akak dah beli sekian. Offer ni kita memang tak buka hanya untuk orang yang beli periuk A ni sahaja. So apa kita bagi adalah kita bagi A, B, C, D. Harga original sekian dengan harga yang khusus untuk sekarang ni. Kalau akak tekan, harga dia macam ni macam tu lah, lebih kurang lah. Aku tak adalah pandai jual periuk, tapi betul. Itu contoh lah. Betul lah. So orang boleh dapat tengok terus lah. Tengok terus. Kau boleh terus demo. Kalau produk tu demo macam mana on the spot. Kau imagine kalau kau boleh buat video 15 minit bercakap sampai habis, buat
Dia macam tu macam go shop. Okey kan. Boleh buat macam go shop. Macam style-style kita dulu kan. Apa kalau masa aku kecil-kecil dulu tengok apa time smart tu shop. smart shop lah apalah kan. Dia kan timer tu kan. Bukanlah dia cakap ada masa. Waktu dia bunyi telefon lah kering-kering apa semua. Whatever lah tu. Tak tahu betul ke tak, Allah alam lah kan. Tapi it's the same concept lah, scarcity tu. Sebab bila online orang ada apa freedom untuk dia belah, ada freedom, ada option. Kenapa nak beli sekarang? Betul. Why? Betul. Kenapa I nak beli dengan you sekarang kan? Tapi kalau dah depan mata, dah siap tunjuk demo, dia dah boleh pegang, periuk tu campak-campak ke apa, aku tak tahu lah kan. Susah lah dia nak lepas kan. Dia rasa kita akan buat dia rasa macam rugilah kalau dia tak ambil. Betul. Macam hari tu Nami kena upsell dengan uncle jual cat lah habis. Benda macam tu lah. Benda macam tu sebab depan mata dia senang kena. Sebab dia nak bayar dah. Yang tu sebelum bayar, ni dah bayar. Dia lagilah susah dia nak lepas kan. Betul. So dia dah bayar. Kalau dia tak bayar sekarang, dia kena beli lagi sekali. Baru keluar balik offer tu. Betul. Macam tu lah. Takkan nak beli dua pula takkan nak beli dua kali kan. Tu antara yang paling killer lah dalam tu adalah thank you page offer ataupun one click upsell lah. Betul. So okay, dari segi typo ni kita dah pakai. Dia punya result kau boleh share data lah. Data macam mana result bila guna typo ni, apa yang dia increase kan? Of course dia increase sales lah. And then dari segi percentage dari segi percentage boleh kata 40 to 60% lah orang ambil typo. Tinggi juga tinggi. Contoh kalau ada 100 orang, maknanya 40 orang ataupun 40 hingga 60 orang yang akan ambil upsell. Depends on the offer lah. Betul. Kalau offer gila-gila, dia akan grab lah. So tu berbalik kepada how well you tahu macam mana you nak buat offer. Betul. Macam mana nak buat apa kita panggil Godfather offer, betul tak? Padalah ramai lah cikgu-cikgu ajar semua tu kan. Benda macam tu. Okay. Yang best ni typo ni guys, dia increase kita punya sale. Dia per order tu okay, contoh dia beli satu barang harga RM100. So tiba-tiba keluar typo, kita upsell dengan benda harga RM200 atau RM300. So bayangkan daripada situ je 60%. Paling tinggi 60% lah. Paling tinggi 60% yang kita orang buat, dia ambil offer tu. Jadi tanpa kita keluarkan ads. Betul. Lebih. Ini maksudnya kita optimize. Maksudnya setiap orang yang masuk dan beli dengan kita tu, kita orang kata squeeze. Kalau boleh dengan benefit yang bagus untuk dia lah. Jangan scam. Ini squeeze teruk sangat sampai harga ribu-ribu. Sekali betul. Kita tak boleh deliver benda tu. Benda tu jangan buat lah. Tak elok lah, tak ethical lah. Okay, so guys, kita ada soalan lagi. Tak ada soalan lagi So hari ni tak ada orang berminat nak tanya soalan mungkin korang pun tengah lemah-lemah sikit ke hari ni ke? Tak tahulah, hari ni awal bulan ke. Awal bulan? Pening nak fikir sale bulan semalam depan. Semalam baru bayar gaji ke apa kan. So ni dalam account bank dah tinggal sikit duit ke. Dah boleh pergi shopping-shopping. Tak pasti lah. Sekarang awal bulan kan. Tapi sepatutnya awal bulan ni sebenarnya yang kena lagi semangat lah. Betul. New planning, new target. And then orang kata kalau boleh sebelum tu dah belajar something yang baru dan boleh implement untuk bulan ni lah. Contoh kalau target tahun ni berapa persen dah tercapai dan prediction kita boleh tak kita capai lagi beberapa bulan, apa yang kita boleh cuba buat untuk at least lah, walaupun tak dapat achieve 100%, at least with the right direction you boleh repair lah. Macam banyak cikgu ajar kena buat yearly punya forecast apa semua kan. Okay, terus terang saya cakap dalam bisnes ia hanyalah forecast. Ada macam-macam benda boleh berjadi. Kita boleh jadi PKP 1, PKP 2, PKP 3, PKP 4. So kita hanya buat forecast saja. Tak adalah forecast tu kita kena rigid sangat nak kena follow satu patuh. So you kena adapt, kena tiru sikit style startup punya style. Dia very flexible lah, dia cepat dia adapt dengan current situation, current market semua macam mana. Kena buat macam, kalau business memang kena macam tu. Kita bukannya kerja makan gaji ke apa, tak. Business you kena cepat adapt lah. Kalau dah tahu ada problem pada sekian-sekian yang kita dah planning, kenalah ada something backup plan lah. Kalau backup plan tu boleh fikir awal tahun sebelum tu lagi power lah, tapi susah lah. Betul. So bagus forecast.
Tapi kita kena faham, ia bukannya kita kena boleh apa? Kita tak boleh jamin. 100% dia akan jadi ikut forecast lah. Kalau jadi alhamdulillah. Betul. Macam tu lah. Alright. Okay guys, macam nampak macam ada soalan. Ke ada orang komen? Oh, itu ada orang komen. Okay, alright. Okay guys, so kita hari ni kita akan live podcast ni berapa lama? Sebenarnya target 1 jam je every podcast. Cuma last week tu kita terlajak sikit. Oh ya ke? Tak tahulah sebab apa. Mungkin ada jawab Q&A kan. Okay, so kita dah 15 minit dah setengah jam 15 minit. Baru 15 minit. Okay guys, kita dalam topik, so untuk siapa yang baru masuk, so kita dalam topik macam mana kita nak hasilkan jualan 7 angka dengan e-commerce, khusus dengan e-commerce. So kalau siapa yang baru masuk, mungkin korang tak tahu, kita ada buat kontes, iaitu giveaway . Jadi siapa nak join kontes giveaway ni, yang pertama kena share kita punya live podcast yang tengah live ni dengan caption yang menarik. Okay, so hadiahnya adalah langganan plan Ultimate selama 2 bulan. Kita bagi percuma yang bernilai RM338. Okay, so RM338 tu besar nilai dia guys. So kalau siapa yang sebelum ni mungkin tak pernah dapat rasa pakai plan Ultimate ni macam mana, tak pernah rasa e-commerce ni macam mana, jadi pastikan korang boleh cubalah untuk ni Okay, jangan je, tak ada cost pun. So kita ada untuk yang last week punya kontes, kita dah ada pemenang. Jadi kita akan announce dekat penghujung podcast ni. Okay, jadi pastikan korang stay tune Alright, so kita sambung balik pada topik kita. Tadi yang dah keempat, kita punya point yang keempat. So nak pastikan minggu ni kita habiskan ke topik ni? Boleh lah, dah boleh habis aku. Okay, kita akan habiskan. Tak banyak dah. After that optimization. Contoh tadi optimize website. After that, so lepas dah optimize website tu, ni lah optimize iklan jugalah, campaign kita. Optimize lah. Contoh kalau sebelum ni kita punya CTR bawah 1%. Okay. So mungkin kita punya copywriting tak okay, mungkin kita punya video kurang menarik. Okay. Menarik pasal CTR ni, sebab yelah kadang-kadang ada, biasalah orang dekat luar ni banyak yang cakap-cakap kan. Yelah macam-macam mazhab kan, macam-macam mazhab. Ada kata tak payah tengok CTR lah, tak payah tengok ni. Okay, kalau macam kita kadang-kadang kita suka tengok data tu. Dan apa yang kita, kenapa nak kena tengok data? Kenapa nak tengok data tu? Nak apa benefit dekat CTR tu? Okay, this context lah. Dia sebenarnya macam ni Dia untuk newbie, aku faham kenapa cikgu tak nak dia orang ni pening. Tengok benda-benda macam tu, pening semua. Tapi kita ni bercakap dalam konteks 7 figure. Okay. So untuk 7 figure ni, every data benda tu semua adalah menyumbang kepada 7 figure tu. Okay. So kalau kau memang jenis nak pump je duit tapi tak nak optimize, bagi aku kau bodoh lah. Kasar pula kan. Bagi aku stupid lah, sebab kita hanya mengkayakan saja advertising platform macam Facebook, YouTube dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita the best way, kita squeeze, kita take advantage dia punya platform tu. Bukannya kita belanja duit kita sesuka hati. Kena faham tu duit kita, duit rakyat Malaysia keluar negara. Betul. Itu belum lagi diorang ambil kira dengan withholding tax, denda dan sebagainya. Aku tahu banyak usahawan tak nak fikir benda-benda tu. Dia akan fikir alah remeh kan. Kita yang penting kita punya sale. Tapi untuk long termnya business, benda-benda macam ni penting. Bila penting, aku tak pasti kenapa orang malas nak buat. So bisa pasal konteks tadi, CTR tadi sama je, benda sama Kalau katalah sebelum ni CTR you below 1%, let's say 0.5, you dapat sale 100,000. Wow, memang hebat lah. Power lah kan. Maksudnya walaupun contoh, CTR rendah kan. Yes, katalah kita ambil lah 1% lah ataupun susah nak congak lah, 1% lah. Kita assume lah 1% tu rendah So imagine ada 100,000 orang nampak iklan tu, hanya 1% saja yang klik lah. Rugi lah So kalau kita adjust sikit kita improve sikit, 2%, double orang yang yang klik iklan tu. Itu benda simple. Tak ada keluar cost. Tak ada, betul. Tak ada keluar cost, tak ada additional budget kena tambah Facebook dan sebagainya. Tapi kena buat iklan baru lah. Kena buat copywriting baru ke, angle baru ke, kreatif baru ke. So the point of CTR ni untuk kita repair dari segi kreatif lah.
Dari segi iklan tu. Dari segi iklan tu, kenapa orang tak klik link ke website? Okay. Selalunya biasalah ada banyak cara kan kau nak buat kan, tapi banyak orang apa aja you kena bagi satu janji lah, diorang tekan ni dapat apa kan. Itu paling mudah sebenarnya. Benda ni dia subjektif, ada banyak-banyak cara, ada banyak method kan. As long as you dapat result yang you nak. Okay, betul. Macam tu lah. Betul ke? Tak terfikir juga kadang dengan CTR 1%, kau naikkan dengan 1% lagi. Betul. That's it, simple je. Sale automatic lah. Sebab betul. volume kita naik. Betul. Menarik. Aku selalu bagi tahu, aku selalu ajar dalam kelas, repair daripada bawah dulu. Bukan repair daripada atas. Betul. Kadang-kadang contoh kan, katalah ada, aku tak tahulah ada orang tak dengar cikgu cakap betul-betul ke, ataupun salah cikgu ke, aku tak pastilah Allah. Apa yang diorang buat kadang-kadang dah ada sale. Okay, CTR dia katalah bawah 1%, 0.8 lah contoh, 0.8 katakan kan. Tapi dia punya ROAS semua cantik. Okay, dia maksudnya apa yang dia buat, dia tutup iklan tu. Sebab apa? Sebab dia cakap CTR dia rendah. Lepas tu dia, Kalau kau nak test, kau boleh je buatlah satu kempen baru. Tak perlu tutup lah. Sebab tu dia salah diagnose tau. Dia tengok atas ke bawah. Dia tengok yang data yang paling orang kata vanity matrix lah. Yang atas tu, yang iklan ni tak banyak orang klik lah, tapi ROAS stand 10 kali 15 kali ganda pun ada juga. Betul. Benda macam tu lah. Benda-benda yang dia fundamental. Benda yang saya cerita ni semuanya asas saja. Tak ada yang advance pun sebenarnya. Betul. Terus terang, tak ada pun benda yang advance. Semuanya basic, asas, fundamental lah. Itu pun kadang-kadang aku marah juga. Cikgu-cikgu ni tak nak. Dia macam, yelah kita faham nak ajar orang ni tak boleh terlalu teknikal, nanti susah. Betul. Tak boleh sumbat semua juga. Tak boleh sumbat semua kan? Tapi at the same time, janganlah cakap benda tu tak penting ataupun tak penting. Kalau cakap tak penting sekarang, okey lah lagi. Benda macam tu lah. Alright. Tanggungjawab lah as a ni. Betul. Cikgu kau nak ajar kan, kau kena bagi tahu siap-siap. Betul juga. Aku perasan sebab benda ni orang tak nampak dia punya cause and effect. Dari segi CTR tu, kalau kita adjust, apa effect dia? Betul. Kita improve kan. Kalau kita improve, apa dia punya effect? Sebenarnya boleh improve sales. Betul. Sebab kita kena faham juga, bila kita buat ads ni, dia adalah numbers game tau. So lagi banyak volume yang kita boleh increasekan untuk masuk ke kita punya landing page atau website tu, so lagi possibility untuk orang beli tu lagi tinggi lah. Betul. Jadi, kalau ikut calculation conversion rate, memang akan naik lah. Kalau conversion rate maintain, memang naik. Tak payah kita nak increase lagi dekat conversion rate tu. Alright. So harap korang boleh dapat lah. Point very penting lah untuk ni. Okay, so kita ada soalan. Yes, akhirnya. Kau tak nak tanya apa? Aku dah habis dah kering ni. Alright guys. Okay, kita ada soalan daripada Muhammad Farah Aidit. Okay, soalan. Saya masih baru dalam buat e-commerce. Saya ada buat kupon free shipping. Ramai tak claim dan ada yang kena follow up dulu. Better terus buat free shipping atau free shipping tak perlu kupon ke macam mana? Sorry, soalan macam dah ada jawapan. Soalan macam dah ada jawapan. Maksud dia kupon tu, dia bagi nak claim free shipping kena claim kupon atau bagi je free shipping. Okay, ni kena tanya balik lah. So orang yang beli tu sebab tak faham, sebab ayat dia kena follow up dulu baru pakai. So sama adakah orang tu beli tanpa guna kupon atau orang tu tak beli? Faham tak? Dia beli ke tak beli sebenarnya? So kalau dia beli tanpa guna free shipping, bagus lah. Diam je lah. Okay, tak ada masalah. Kita proceed je lah kan. Macam tu lah. Tak, sebenarnya benda ni tengoklah sebab dalam konteks apa kan. Betul lah. Contoh kalau dia masuk website kita, beli, dia dah beli tapi dia tak guna kupon, okay je, tak ada masalah. Siapa suruh tak guna? Bukan salah kita. Tapi kalau dia tak beli dan kita nak offer that free shipping, so maksudnya dengan you offer free shipping kupon baru dia beli. So itu adalah lebih kepada kena optimize lah you punya funnel. Apa tu? Contoh you nak kena blast WhatsApp ke, blast SMS ke pada database sedia ada kan. Contohlah katalah today only until 7 PM use coupon code ABCDE and then you get 10 free shipping lah. Macam tu, so you kena blast lah dekat database. Is different lah. Different strategy. Sebab apa? Maksudnya strategi untuk naikkan conversion rate ataupun naikkan jualan dengan offer free shipping lah. Okay, betul lah. Itu lain lah. Lain different context lah.
Tapi kalau letak je kat mana-mana dekat description ke, letak dekat kita punya apa header, announcement bar ke kan, orang tak pakai tu masalah dia orang lah. Betul. Even kalau bila cakap macam tu kan, kadang-kadang ada offer shipping kan, bila orang dah masukkan alamat kan, ada free shipping, ada shipping berbayar. Oh, dia keluar dua-dua sekali. Dia tekan berbayar kan, kita nak marah. Biarlah dia nak bayar. Itu rezeki kita lah. Tapi sebenarnya mungkin ada customer ataupun ada prospek dia ingatkan free shipping lambat. So maknanya kita tak cukup detail pada kita punya description shipping tu. So you kena masukkan lah shipping pakai apa, berapa estimate shipping. Contoh betul. apa ni, JNT Express 2 to 3 working days. RM kosong katakan free kan. Ataupun bawah tu Ninja Van COD 2 to 3 working days RM 15 katakan. Contohlah. Okay, harap menjawab soalan harap daripada Tuan Farah Muhammad Farah Aidit Saya tak nampak dah, kecil sangat. Okay, alright. So kalau macam bagi aku, kalau aku tak suka nak complicatedkan proses check out. Faham? So apa-apa pun aku bagi clear dekat sales page lah atau product page tu. So kalau aku nak offer free shipping, aku bagi je semua. Betul. Ada mungkin strategi orang berbeza-beza lah. Ada banyak lah. Kalau high margin, okay lah nak offer free shipping. Yes, pastikan high margin. Kalau margin rendah, ada dua cara lah. Margin rendah macam mana? Kalau nak ni sama ada bila dia beli banyak baru dapat. Yes, more than X amount baru dapat free shipping ke, atau subsidi sikit je. Boleh juga subsidi lah. Contoh katalah shipping biasa RM8 tepung untuk berapa kilo kan. Kita charge lah RM5, letak kupon kod tu dapat diskaun sikit ke. Benda macam tu lah. Shopee tengok berapa je diskaun, RM2-3 orang pakai je, beli je. Betul. Benda yang ikut kita punya audience lah. Kalau audience yang very price heavy ni kan, very discount heavy kat discount ni, benda-benda tu akan menarik pada diorang lah. Tapi kalau audience yang dia tak kisahlah free shipping apa, kalau dia suka dia beli kan, dia akan beli. Tu tak ada impact sangat lah pada mereka ini. Yes. Alright, so harap membantu kepada Tuan Muhammad Farah Aidit. Alright, okay. Faham tak membantu. Alright, terbaik. Okay, so aku dah penat tanya kau soalan. Cuba kau tanya aku soalan. Aku pun dah kering ni. Tak lain kali. Ada. 2 line je. Ada, tapi yang minggu lepasnya. Minggu ni tak ada. Minggu ni tak ada, kau tengok. Okay, alright. Soalan aku okay, untuk 7 figure lah kan. Okay, tak nak habiskan terus cerita ke ni? Belum soalan dulu lah. Soalan aku nak tanya okay apa lah. Soalan aku kan, perlu ke usahawan nak kejar 7 figure? Jawab apa perlu ke nak kejar 7 figure? Perlu ke nak usahawan nak dapatkan 7 angka? Macam biasa, dalam konteks apa? Konteks dia okey, konteks dia baru berniaga ke atau dia dah lama berniaga? Tak kisah. Contoh katalah dekat sekarang ni, sale aku sekarang ni sebulan RM50,000. Okay, mamak tu sale RM200,000. Contohlah katakanlah. So perlu ke orang yang sale RM50,000 tu nak kena kejar 7 angka? Soalan aku. So kita sharing sikit. Alright, so RM50,000 dia nak kejar RM200,000 RM200,000 tak payah, tak sampai lah RM100,000 lah. Okay, benda ni jadi kat aku gak dulu. Itu aku nak tanya kau. Benda ni jadi kat aku gak bila tengok kawan-kawan kan, sale RM100,000 sebulan, RM300,000-400,000 sebulan kan. Jadi macam terasa nak ke situ kan. Okay, tapi apa yang aku buat memang kita kena ada azam ke situ. Maksudnya kita kena pasang, okay, aku nak kena ke situ juga. Tapi dalam masa yang sama kita kena tengok gak diri kita. First kali tengok skill aku boleh tak sampai nak ke situ kan. Strength lah. Strength aku ni boleh tak dengan produk aku macam ni, boleh tak nak sampai ke situ. Okay, tu first. Okay, kemudian aku tengok capacity. Dari segi team, penting lah. Maksudnya dari segi, okay, team aku boleh tak nak bawa pergi situ kan. Kalau seorang, jenuh. Siapa nak packing ke? Kau nak buat iklan, kau nak optimize kan. Sebelum tu jenuh. Okay, tu yang kedua. Okay, yang ketiga, dari segi capacity, ni capacity team capacity diri sendiri. Dan ketiga, capacity budget kak. Macam aku lebih kepada ikut kau punya pace lah dengan apa yang kau ada. Tapi memang kau kena pasang ke situ. Sebab kalau tak, buat apa kita berniaga?
Kita berniaga just for fun. Macam ni macam Azri Walter, aku suka dia. Aku suka dia punya. Dia cakap, kau berniaga sebab apa? Kau berniaga? Kau berniaga sebab kau nak survive untuk hidup je? Atau kau berniaga memang kau nak kembangkan bisnes kau, kau nak provide better service dengan produk kau? Solution, kau nak solve orang punya masalah. Nak hire more people ke, nak bagi more peluang pekerjaan ke. So benda-benda tu ni big why subtle lah. Benda tu subtle lah. So benda-benda macam tu kalau tak buat apa berniaga. So macam aku memang aku masa tu aku nak bayar hutang. Big why kau lah. Big why aku. So aku buat dengan kapasiti aku. Dengan kapasiti aku buat grow boleh lah dapat 6 figure achieve lah juga. Lepas tu pada achieve, what's next? Apa tu? Lepas dah achieve, aku punya game lain pula. Cara aku nak grow lah duit tu. Maksudnya bukan lagi proses yang tu lah. Tak boleh sebab satu masalah aku tak capacity. Pasal capacity dari segi team. Aku tak nak semak kepala sebab aku tak nak semak kepala hire orang, lepas tu nak beli stok barang apa semua. Benda-benda tu aku tak nak semak kepala lah. Banyak lagi benda nak buat. Dia berbalik kepada diri kita lah. Apa yang kita nak sebenarnya lah. Yes betul. Tapi kalau korang buat bisnes memang rasa produk ni boleh solve masalah orang ramai, apa nak solve, dan korang pun ada satu azam nak jadi kaya lah orang kata kan. Jadi jutawan nak pakai Bentley. Nak pakai apa tu, Porsche apa tu, aku tak tahu. Lamborghini apa, Aventador. Urus. Kau nak pakai Urus ke kan. Memang kau kena azam, kau kena buat lah benda tu. Macam aku low self apa. Bukan passion kat arah situ lah. Tak ada passion arah situ. Faham. Yes. Okay. So kalau kau aku bagi balik. Kalau it depends on you punya fasa hidup tu lah. Okay. Contoh pada masih zaman let's say 10 years back, kita hanya nak income untuk survive. Okay. And then jadi depends sebenarnya motivasi orang tu. Betul. Ada orang memang dia akan gila-gila punya. Betul. Dia akan gila-gila kerja sehari 25 jam. Betul. Maksudnya dia sanggup. Dia akan all out lah macam tu lah kan. Tapi kalau dulu 10 years back aku macam tu lah, aku tak kisah kan. Betul lah. Tidur tak cukup apa, belasah kan. Tapi bila kau dah ada family, kau rasa macam of course kau ada banyak ada orang cakap kita kena korbankan pada waktu masa kita sekian-sekian kan, baru nanti family kita senang sekian-sekian kan. Tapi aku tengok surrounding aku, apa yang berlaku adalah dia korban tapi masa dengan family tu tak ada tau. And then ada yang aku tengok dah 30 tahun berniaga kan. Lama kan? Otai-otai 30 years berniaga kan. Tapi end up dia even dia sendiri advice aku, benda tu macam kau nak cari duit banyak mana, macam tu lah. Duit takkan habis. Kau contohlah, aku target bulan ni 100,000, 200,000, 300,000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Okay. Dia punya point of view macam tu lah. Tapi mungkin bagi aku sebab dia tak ada ilmu lah sebenarnya. Sebab dia masih lagi style berniaga tokek, solo, apa semua tak boleh percaya kat orang, tak nak set up team dan sebagainya. So sebenarnya bagi aku adalah satu jihad sebenarnya. Bagi aku ada satu perjuangan sebenarnya untuk kau achieve that numbers, supaya kita boleh set up team, boleh set up proper company, boleh lagi ramai orang dapat peluang pekerjaan. Betul. Benda macam tu lah. Bagi aku benda tu sepatutnya kita kena ke arah situ. Betul. Bukannya ke arah sales semata. Dia kena of course sale, tapi team, set up team, dah ada long termnya planning. Sebab kau bagi peluang pekerjaan kau, ramai kau orang boleh kerja dan sebagainya. Betul. Itulah. Tapi aku tak adalah cakap kat apa orang tu kan, dia pun dah lama semua kan. Aku tak nak lah. Yelah betul. Itu aku punya pendapat lah. Betul. Sebab yelah memang kita tengok lah, kalau kita tak ada drive nak ke 7 figure tu, kita buat bisnes untuk apa? Betul. Macam aku lah, jadi bisnes santai-santai, suka-suka, hobi. Tapi bila jadi macam tu, kau jangan komplain kenapa aku punya tak 7 figure. Jangan komplain. Sebab kau pun tak ada drive nak ke situ. Betul. Tak boleh komplain lah. Jadi kalau orang yang dia memang ada drive nak ke situ, nak hire orang lagi kan, so memang dia kena drive dan kena work on that lah. Yes. Melencong sikit. Melencong sikit lah. Okay guys. Okay. So kita ada soalan lagi ya. Lutfi Mikael dia cakap salam
and salam Jumaat. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Lutfi Lutfi juga Lutfi ke Luz? Tak nampak kecil sikit. Luz, Tuan Luz. Silau sorry. Okay, so kita berbalik pada topik kita. So kita dah langkah kelima tadi, kita kena optimize. Bagi aku betul lah, optimize tu sikit je buat pun, tak susah sikit pun. Sikit je sebenarnya. Kalau tak pandai, panggil je analisis, panggil je apa, yang pakar lah pasal apa tu data data scientist dia tak adalah gelarkan data scientist, maksudnya orang yang suka lah benda-benda tu dia memang run ads, dia memang optimize, dia memang buat analisis, dia technical heavy. Sebab kreatif, contoh kalau kita cakap bila nak run campaign, 80% is all about the creative-nya process. Okay. Angle, message, copywriting semua betul. Pre-process. Tapi untuk naik lagi nak jam lagi, technical tu main peranan. Bila aku dalam kelas aku beginner, aku akan cakap macam tu lah. Okay, tak apa, untuk stage you sekarang, you fokus dulu pada this part ni, paling yang tak technical, paling tak advance. Nak bagi dia rasa buat benda yang senang dulu. So memanglah betul, tak payah orang kata technical lagi not yet. Tapi bila korang start pada satu figures, korang akan ni, dia dah tak ada cara dah sebenarnya untuk kena repair benda yang asas dulu. Benda-benda yang kita dah tak payah orang kata keluar duit lah macam tu. Benda yang macam lah, kau buat analisis, optimize lah, repair lah based on data. Menarik apa pagi tadi masa aku tengah scroll kan. Ada satu news Jessica Alba kan dah go IPO. Dia punya Jessica Alba untuk tuan korang, dia ada bisnes, dan bisnes dia dah pergi IPO, maksudnya dah listed lah. Dah listed kat bursa saham dekat New York Okay, macam mana dia buat bisnes dia sampai, so dia punya value company dia sekarang 1 billion. So USD lah. Macam mana dia cakap, sebab awal-awal dia buat tu memang tak ada orang suka lah. Maksudnya dia dapat ni, tapi based on macam mana dia boleh berjaya grow bisnes ni adalah based on data. So inilah apa yang apa Lutfi sampaikan tadi, korang kena optimize dan kena tahu nak baca data tu lah. Penting, nampak simple tapi penting macam mana Jessica Alba gunakan data untuk dapat sampai 1 billion valuation business dia. Penting. Betul. So the next step. Yes. So step yang seterusnya adalah pada bahagian customer service. Pelik tak? Customer service yes. Bukan, tak ada apa-apa, tak ada menarik. Tak ada yang fancy lah. Yes. So ni pun melibatkan data juga. Dia akan membantu pada data punya collection nanti. So the next step is you kena buat customer service. Apa yang saya masukkan dengan customer service? Maksudnya contoh, kena buat fact finding lah. Kenapa orang tu beli, macam mana bila dia dah beli, apa dia punya result, dia suka ke tak dengan produk tu. And then benda ni kalau boleh buat setiap bulan dapatkan feedback, lagi bagus. Survey lah, monthly survey ke. Dia sebenarnya dia tak ada teknik pelik-pelik pun. Tak ada orang kata nak pakai software apa, tak ada. It's as simple as you boleh WhatsApp, you boleh call, you boleh set up Zoom call. Contoh, pada tahun ni, pada bulan puasa, saya agak tak busy lah kan. Apa saya buat adalah saya interview 30 orang user ataupun pengguna Shoppergram yang dah buat jualan lebih 100 order betul, lah. So dalam 30 session tu, banyak gila data yang saya jumpa, yang saya dapat lah. Finding lah, finding tu memang banyak gila yang macam wow, kau tak expect pun. Diorang pakai kita punya produk sebab ni. Diorang guna produk kita dapat result macam ni. Diorang pakai kita punya produk, value dia macam ni. Kenapa dia pakai kita punya produk? Kenapa aku cakap benda tu penting? Sebab based on that 30 interview session yang saya buat interview lebih kurang dalam sejam plus, dia merubah totally the whole direction of the company. Totally berubah. Kau dah ubah direction, messaging berbeza, campaign berbeza, dan dia lebih convert. Memang dia naik lah, kita punya sale naik. Based on that, kadang-kadang kita nampak remeh macam remeh aduh malas lah aku nak call apa semua kan. Betul. Benda tu as simple. Kalau tanya saya, lepas ni saya akan buat, mungkin setiap 6 bulan saya akan buat benda tu. Saya punya trick adalah saya offer lah. Contoh, saya nak tahu orang yang start pada bawah 10,000 sebulan ni sebab apa. Saya buat lah, diorang kena isi form dulu. And then baru saya set call lah, boleh cakap dengan saya, dan saya akan consult for free untuk 1 hour tu, macam tu lah.
Tu macam apa aku buat lah. Maksudnya macam ni, untuk kita dapatkan data tu, maksudnya diorang punya feedback lah daripada survey tu, kita kena offer something lah. Kalau tak susah juga. Kalau tak susah juga, betul lah. Depends juga kat, ada certain produk yang contoh makanan yang ikan bilis kan, tak payah offer apa-apa pun dia bagi je. Tu kita minta testimoni lah. Kalau kita nak dapatkan in-depth lagi, yang contoh macam aku cakap lah, lagi kompleks produk kau, lagi mencabar lah. So lagi perlukan banyak data lah untuk finding tu. So memang lagi contoh tak kala ada orang nak sembang dengan aku sejam kan, tak apa aku bagi apa-apa, susah lah kan. So kita offer lah macam tu. Menarik. So memang totally dia macam wow, kita punya data 1.5 year tu campur lagi dengan data daripada seller-seller yang dah actively buat jualan. Banyak benda yang kita dapat lah. So daripada data tu kau boleh improve lagi. So bila kau improve, sale naik. Dia macam tu lah contoh. Yes, betul. Okay. Sebab kadang-kadang aku tambah sikit je. Boleh. Kadang-kadang isu dia adalah macam contoh kan, kau dah stuck, adakah aku perlu buat A? Dia tertanya buat C. So jadi main tikam lah. Jadi macam aku rasa kita kena buat ni kot. Aku rasa kita kena buat ni kot. Dia tikam lah. So the best way is you dapatkan data tu ataupun dapatkan input tu daripada customer sedia ada lah. Kenapa diorang beli buat survey ke? Survey pun mudah jugalah. Ada orang buat survey. Tapi bagi aku yang aku punya tu lagi susah. Tapi sebab aku betul-betul nak dekat dengan user tu lah. Sebab kita orang ni jual software kan. It's not easy lah macam kita jual makanan ke apa, straightforward kan. Dia bukan straightforward. Kita cerita dalam konteks yang bukan produk straightforward. So dah dapat data tu memang boleh gunakan macam-macam. Boleh dapat contoh dapat testimoni, dapat repair dapat buat direction baru, dapat message baru, dapat tahu apa pain point user kita, kenapa kepakai. So campaign, boleh buat campaign yang khusus untuk masalah yang diorang cakap tadi. Even ayat headline pun boleh guna ayat headline yang diorang cakap. Banyak benda lah. Banyak benda unlimited lah. Macam dia buka satu pintu baru lah. Macam finally aku dah ada jalan baru lah. At least start jualan, kalau start kat sini kan. Macam wow, okay, inilah yang patut aku buat after this. Menarik. Satu part of it lah. Nampak kan kepentingan data tu sendiri. Sebab apa? Kalau biasalah benda data ni bagi yang apa yang aku tengok kawan-kawan circle semua, dia orang tak emphasize benda data ni. Bagi aku memang suka tengok data. Sale dah banyak. Dia bagi dia data dia lah nombor sale tapi yalah untuk sebab dia dah boleh achieve benda tu. Kalau orang yang tak boleh nak achieve benda tu, jadi betul. Sebab yalah pentingnya data ni. Sebab tu kalau kita tengok dunia sekarang dah bercakap pasal big O notation lah, big data lah. Jadi kita bukan data nak besar-besar pun, simple data untuk bisnes kita sendiri. Full of small pool data pun dah cukup dah sebenarnya. Baik data banyak tak guna, tak ada dia apa ke. Betul. Dan data ni sangat menarik ke. Kadang ada data tapi tak tahu nak baca. Dia bukan baca nombor tu je, bukan baca CTR je. CTR kan, CTR rendah. Tapi sebenarnya apa ya ada underlying yang bawah tu kan. Dia kena faham kat kau nak interpret lah. Nak interpret lah. Kita back to basic balik. Fundamental. Jangan skip lah. Fundamental lah. Yes. Banyak usahawan dia terus nak macam mana nak scale up tapi dia tak tahu pun baca data. Dia just tahu cikgu cakap kalau jualan ROAS maintain macam ni, proceed kan. Tapi kenapa? Tak tahu. Betul. Cikgu cakap saya buat je lah. Naikkan je bajet 300. Daripada 30 jadi 300 ke, daripada 100 jadi 1000 ke. Betul lah. What's the reason behind it? Tak tahu. Yelah dia tak boleh tahu benda tak, sebenarnya dia kalau dia tak faham, dia kena tanya cikgu dia. Cikgu dia boleh jawab, tak ada masalah. Tapi dia tak tanya the right question. Dia just tanya what's the next step. Dia nak cepat. Dia nak decision je terus. Dalam bahasa mudah dia nak diswap. Cikgu, saya punya ni macam ni. Apa the next step? Kalau dia faham, dia betul-betul faham fundamental, dia tak perlu tanya dah. Dia dah tahu dah. Betul. Cikgu dah tunjuk dah framework macam ni. Teknik macam ni. So, kalau bacaan macam ni. So apa yang dia buat, dia gunakan jalan pintas. Which bagi aku untuk usahawan benda tu tak bagus lah. Betul. Dia akan backfire nanti.
Sebab nanti dia akan sentiasa bergantung. Yes, dia tak boleh. Cikgu-cikgu pun baik. Betul. Anytime PM saja, WhatsApp saya. Betul. Tapi kalau dia mengajuk nanti habis lah. Mengajuk. Korang jangan menyesal. Mengajuk korang apa pun tak dapat, abuk pun tak dapat. Korang terpaksa cari cikgu lain. Cikgu lain yang masih solution, yang tak merajuk. Solution buat benda sama. Yes. Sebab tujuan dia adalah untuk guide saja kita untuk faham betul-betul fundamental. Sebab Facebook ni dia tak susah sebenarnya. Yes, betul. Ataupun e-commerce ni pun tak susah. Yang susah tu sebenarnya adalah bagi aku yang kerja-kerja dapatkan fact finding, betul lah, betul. Study market research, itu yang susah sebenarnya. Betul. Yang kalau itu nak ada mentor, okey bagi aku. Kau bayar yang puluh-puluh ribu kan, itu bagi aku berbaloi lah sebenarnya lah. Tapi untuk belajar yang teknikal fundamental ni tak perlulah sebenarnya. Betul. Menarik pasal data. Apa kata tajuk minggu depan kita data. Macam mana analisis lah. Panjang ni data ni pun. Nanti kau orang ngantuk. Tak apa, kita kena cerita dalam bentuk best. Kepentingan data. Tak tahulah. Idea siapa nak tahu pasal data. Kalau korang setuju, tajuk podcast untuk minggu depan kita adalah data. Jadi boleh komen soalan prepare siap-siap soalan aku prepare siap-siap data Okay guys, tu lah kita cerita pasal data ni pun dah hampir 13 hari dah kat sini. Betul. So minggu depan kita bawa. Okay, kita ada soalan daripada Tuan Luz Mikael. Ada buat kelas e-commerce ke untuk beginner to advance? Yes, Cik Luffy sila jawab. Kau lah jawab program kau. Tak ada lagi kot. Okay lah, buat sekarang memang tak ada lagi kelas beginner tu. Sebenarnya kelas beginner tu ada, tapi sebenarnya dah ada dalam Shoppergram tu ada Shoppergram Advance. Sebenarnya tu dah cover banyak dah. Dia sebenarnya bagi saya dia basic lah, tapi bagi kebanyakan user dia dah advance. Okay, cuma sekarang ni kalau nak dia memang kena pergi kelas lah. Kalau nak dia kena at least kita kena ada macam bootcamp. Betul lah, bootcamp. Bootcamp tu bukan 1 hari 2 hari, dia mesti at least lah 6 hari ke 7 hari ke. Dia akan cover lah set up you punya sales page, structure sales page, optimization, analysis. Analysis penting. Lepas tu dari segi iklan, marketing, apa semua, macam mana nak monitor performance, macam mana nak pembacaan data, apa tu metrik-metrik penting. And then after that of course aku tak cerita lagi kejap lagi, iaitu automation. Automation punya part pula. Automation, macam mana nak buat automation abandon, automation untuk orang yang dah beli, automation untuk orang yang kita nak upsell ke cross sell ke. So dia bukannya dia tak boleh pendek lah, dia agak lama lah sebenarnya kan. Betul. Bukan dia kena buat kelas lah. Kalau buat video susah, orang nak follow dia agak berat sikit. Betul. Kalau kelas macam seminggu sekali ke, ataupun setiap 2 hari satu kelas ke, okey lah. Macam sekarang aku ada program yang sekarang saya ada program di bawah Landygram. Di bawah satu lagi platform kami, iaitu Landygram. Kita memang ada buat VIP coaching seminggu sekali, iaitu khusus untuk servis lah. So contoh macam saya punya kelas adalah setiap Rabu malam pukul 9, sejam atau 2 jam, sejam setengah macam tu. So kita cover lah, ada Facebook ads, lepas tu landing page, lepas tu bahagian yang advance, contoh optimization, ada coding sikit. Ada coding sikit basic coding lah. Coding tu bukannya coding kena belajar coding, tak. Basically dia copy paste sajalah. So benda-benda yang yang professional web developer buat, kita cover dalam that course lah. Tapi untuk Shoppergram masih lagi dalam perancangan. Kita tengah draft lagi. Ada lagi, InsyaAllah akan ada coming soon. It's a bootcamp lah. Yes, macam sebab kita orang kena buat sikit survey dulu lah. Sebab bootcamp bila kita tengok ramai orang buat kan, berapa hari orang nak commit masa tu tak ada. Mungkin kan tengah nak decide lagi macam mana. Kalau video, beli video tapi tak tengok. Tak tengok. Kita ada data contoh orang beli video panduan, saya dah penat buat. Saya pun jual murah-murah je, tapi orang tak tengok sampai habis lah. Sebab kita faham lah topik teknikal, fundamental, tapi dalam kelas orang boleh follow sampai habis. Betul. Kelas mudah sikit. Itu pun kalau kelas tu tak lama. Betul. Kalau kelas straight
berapa hari pagi sampai petang lah, memang orang susah lah nak commit lah. Ada masalah juga lagi. Kalau buat kelas yang live tu, lagi kita bagi apa tu, dia punya video boleh tengok ulangan, replay. Confirm orang tak datang pula satu hal lagi. Betul. Dan kalau tengok replay tu dapat ke tengok replay sampai habis? Memang tak. So benda-benda tu yang kita orang masih dalam kajian, kita tengok. Kita cubalah, nanti kita cuba berikan yang terbaik. Tapi kita kena separate lah. Contoh orang yang masih lagi jualan bawah 10,000 is a different course. Yes. Ataupun bootcamp. Orang yang start pada belum achieve lagi 100,000 six figure, tu different course lah. Sebab Kang saya ajar advance, Kang beginner Kang tak boleh follow pula kan. Konteks yang berbeza untuk dua kategori ni lah. Kita memang nak ajar advance, tapi itulah, yang ni pun tak lepas lagi. Betul. Baby step lah. Okay, thank you so much kepada Tuan Luz nanti. InsyaAllah nanti kita akan update lah nanti. Lupa nak bagi tu. Start next week hari apa yang apa? Aku punya session tu. Hari Rabu. Rabu siang siang. Start minggu depan Rabu siang saya akan buat balik lah sesi shoppergram live ataupun shoppergram share tu. Technical punya part lah. Contoh pasal sales page ke, seminggu sekali saya akan cover lah. Macam mana nak buat bump offer, macam mana nak buat auto. Tapi kita cerita pasal shoppergram sajalah, tak adalah cerita marketing ke strategi ke, tu tak adalah. Itu is di luar konteks shoppergram. Okay, kelas teknikal ni akan bantu tuan-tuan untuk decide macam mana nanti. Yelah, kita tahu features apa yang kita nak guna, kita ada option untuk tuan-tuan buat strategi lah. Boleh nampak the big picture. Sebab tu penting kita tahu kelas teknikal dekat platform tu sendiri, supaya apa advantage dia untuk kegunaan bisnes kita sendiri lah. Yang tu lebih kepada technical lah, technical aspect lah. Adalah cover lah sikit apa fundamental. Biasa saya punya kelas tu tak lama, sejam kan. Ini bukan kelas lah, webinar tu kan. Fundamental sikit, lepas tu contoh-contoh sikit, lepas tu kita terus hands on, terus tunjuk. Macam tu je lah yang style saya mengajar lah. Yes. Okay, so so the big question lah yang sekarang ni grand grand finale orang kata. Okay, grand finale. Apakah yang last sekali, elemen last sekali dari segi kita punya perkongsian ni, untuk dia buat 7 figures? Sebelum tadi aku dah cerita pasal automation. Kau tak cerita in depth lagi lah. Okay, satu lagi adalah automation lah. Tu yang part terakhir, komponen terakhir. Kenapa automation ni penting? Sebab bila you dah pada skala yang besar, untuk contoh sebulan 100,000 ke sebulan 200,000 kan, kena ada automation lah. Contoh let's say macam let's say kalau ada order masuk, apa SOP dia, kena ada lah macam apa printer yang terus boleh print in bulk, airway bill tu, and then apa lagi automation ni. Contoh bila orang order, kita terus hantar SMS. Okay, apa lagi? Contoh kalau ada abandon, kita terus buat abandon punya follow up, email ke, WhatsApp ke, apa ke. Sebab kita dah tahu benda tu akan berulang-ulang, benda yang sama. Yes, betul. Kenapa abandon? Sebab A, B, C. Kenapa lepas beli nak upsell, sama je, flow dia sama. Tapi takkan kita nak buat manual sampai bila-bila. Yalah, betul lah. So ujung ni barulah you automate lah. You kena automate lah, buat automation, and then automation dan juga integration lah. Let's say macam you boleh integrate lah, integrate dengan sistem email ke, integrate dengan sistem WhatsApp ke, integrate dengan sistem SMS ke. Sebenarnya itulah part yang kira paling susah lah sebenarnya. Tapi paling mudah upah je lah. Dah sale pun dah rata-rata ribu kan, takkanlah kita nak kedekut sangat. Betul. Upah je lah untuk orang set upkan benda-benda yang teknikal tu lah. Okay, tapi dalam kalau bootcamp kita boleh lah aku ajar kita kan. Kita kalau cover orang lah. nak belajar buat sendirilah. Okay, and then after that lepas tu the last kali barulah tambah channel. Tambah channel maksudnya? Tambah sale channel. Maksudnya kalau dia jalan dekat Facebook Ads, dia pakai Google Ads macam tu lah. Itu dari segi marketing lah. Dari segi marketing. Tapi dari segi platform pun boleh tambah juga. Kalau sebelum ni kita hanya pakai e-commerce saja, kita mungkin boleh tambah. Kita ada integrate dengan apa? Kita ada join marketplace ke, ada chatbot ke, ada jual, ada guna mobile apps ke, apa lagi,
Kalau kita tak ada kedai, maybe kita ada kedai. Satu kedai pun cukup lah, contoh. Yalah, betul, so slowly lah, macam tu lah. Slow sikit. Ni based on ni lah, based on apa yang aku suka, klien apa semua, yang kita buat sendiri, macam tu lah. And then of course lebih lah, cuma belum achieve lagi lah. Tak ada lagi lah so far yang more than 10 million, belum ada lagi lah. Okay. So mungkin it's a different game lah. Betul lah. Yang mungkin biasa yang lebih daripada 10 million ni kita tengok orang yang main agent lah. Main agent. Betul lah, main agent okey sikit, tapi ni kita cakap dalam konteks retail. E-commerce saja, retail saja. E-commerce retail lah. Kita cerita pasal borong ke apa, borong 1 juta tu tak susah lah. Yalah, betul. Tapi kita cerita pasal dalam konteks jualan retail untuk satu brand ataupun untuk seorang sales lah, untuk orang yang entrepreneur. Okay. So guys, kita ada kita tengok soalan dulu. Kita ada daripada Puan Zurina Haji Mansur. Dalam package advance ada berapa landing page? Package advance apa Senang cerita, dalam sebuah package Shoppergram unlimited landing page. Tak ada limit lah. Boleh buat seberapa banyak landing page. Unlimited dan semua drag and drop. Boleh pakai. So you just pakai je, puan pakai je yang page builder tu, drag je komponen, masukkan text headline, gambar, video. Nanti insyaAllah minggu depan saya akan ada satu sesi live lah. Yes. Okay, so guys, itu sahajalah perkongsian daripada kami mengenai macam mana kita nak dapatkan 7 figure dengan e-commerce. Okay. Dalam konteks e-commerce lah. So ini tak announce lagi ni. Sabarlah, belum lagi. Belum lagi. Okay, right. Just nak recap balik lah. Okay. Ada lagu tak ada. Rupanya sampai 2 episod tak pernah kita buat benda bersambung to be continue. Itulah. Tapi tak apalah, kalau mungkin orang tengok ni dan macam ada direction sikit. Ni step dia. Tak adalah, dia bukannya coaching kelas ke apa, tak lah. Betul lah. Tapi at least adalah some macam ni, how it works lah. Betul, sama idea. Hopefully lah membantu serba sedikit lah tuan-tuan dan perempuan. Betul. Mungkin tuan-tuan boleh juga dapat dia punya key point, kemudian boleh cari dekat Google, boleh tanya orang kan. So itulah tujuan perkongsian ni. Kita orang dedah kan, kita orang kongsi apa yang orang biasa buat. Mungkin yang kami buat, yang orang lain buat. Yes, untuk execute macam mana, step by step dia ke apa ke, boleh buat carian dengan lebih lah. Tanya orang atau pergi kat Google. Sangat simple je. Alright. So seperti yang dijanjikan kita cakap suruh bikin ada drum roll tak? Drum roll tu. Drum roll tak ada. Aduh. Apa Dami ni drum roll? Macam mana ni guys? So ada apa? Lagu bunyi apa tak ada? Tepuk tangan je ada. Tepuk tangan je lah. Okay lah, tak apa. Next time kita Okay guys. So sekarang kita nak announce kita punya pemenang giveaway untuk last week. Yes, podcast yang ketiga. Akan dapat apa? Dia akan dapat langganan Shoppergram plan ultimate selama 2 bulan yang bernilai RM338. Jadi full access, boleh cuba semua, boleh buat ads, boleh buat payment, boleh guna typo. Semua benda lah senang cerita. Semua benda lah untuk nak buat 7 figure dengan 2 bulan tu boleh, tak ada masalah. Dah ada orang achieve. Ada modal boleh. Yes, ada modal boleh Okay, yang seorang saja. Yang pertama tu lah yang pemenang kita Yang lain-lain tu PM je lah. Yang lain-lain tu kita akan PM dengan kita akan bagi t-shirt. Okay. Alright. Yes. So mana ni? Macam pemenangnya ada bunyi drum roll sikit. Okay, nanti Nami akan keluarkan kita tunggu ada ni, ada queue kat screen nanti ada. Pemenangnya. Pemenang dia guys adalah mungkin nama dah keluar kot. Kita punya lambat sikit. Kecil di bawah tu. Allah, kan besar. Aku tak dapat apa tu pemenang. Pemenang giveaway podcast episod 3 iaitu Muhammad Farah Aidit. Guys, terima kasih guys. Dia punya ni tepuk tangan sikit. Dia punya screenshot. Apa ni producer ni. Tuan komen apa, nanti orang lain boleh lah tengok sikit. Producer ni tak buat homework ni. Yang menariknya Tuan Farah Aidit dia komen dia caption dia sangat baik lah, panjang. Boleh buka lagi, tak ingat dah tak berapa ingat lah sebab kita dah jumpa pemenang hari Isnin so hari ni lupa. So tahniah kepada Tuan Muhammad Farah Aidit. Tahniah. Nanti kita akan PM minta detail semua dan kita akan bagi akses lah. Apa suruh dia PM lah, boleh kita PM dia? Kalau kita tak boleh Tuan Farah akan terus PM terus PM Facebook page Shoppergram. Cakap saya menang ni.
Nanti boleh teruslah. Nanti kita punya team akan ni lah. Pemenang kita Okey tuan-tuan, so untuk itu kita ada lagi 2 juga pemenang yang dapat t-shirt. Nanti kita akan contact dia lah. Producer tak producer tak sediakan lagi okey, alright. So producer ada ke? Ada untuk lagi 2 untuk lagi 2 okey. Ada lagi okey, boleh. Mana yang ada kita tunjukkan je lah. Okey, kita ada untuk yang pemenang t-shirt kita lagi 2. Yang ni boleh cuba lagi pada video yang ni. Yes. Puan Fariza Yahya. Okey, tahniah Puan Fariza. Nanti Puan akan dapat t-shirt. Okey. T-shirt sedih t-shirt je. Boleh lah, jadilah. Okey lah. Sebab mungkin ada kesilapan, ada yang tak letak caption. Ada yang tak letak caption. Okey, ada lagi satu. Okey, Puan Zurina. Okey, tahniah. Tak ada tepuk tangan ke? Ni mungkin kita boleh bagilah. Kita bagi free video course ke apa. Boleh juga kita bagi video course lah. Add on. Belanja. Payung daripada Tuan Lutfi sendiri. Yes. Okey, itu saja untuk kita punya pemenang. Okey, untuk minggu depan kita akan announce sekali untuk yang minggu ni punya Dia berapa lama dia orang ada masa untuk dia orang join ni lepas habis sampai hari Rabu. Sampai hari Rabu sajalah limit dia. Lepas tu dah pilih lah pemenang. Lepas tu kita dah pilih lah. So ada masa lagi lah. So siapa yang tengok ulangan boleh like, share dengan caption yang menarik. Diorang sebenarnya dia pilih paling menarik lah caption tu. So tak dapat lah tengok contoh kan. Kalau tak orang boleh tiru-tiru sikit. Okay, tak apa, it's okay. Alright. Okay, so guys, itu sahaja dari kami. Kalau ada terkasar bahasa salah silap, kami minta maaf. Okay, yang buruk daripada kami dan yang baik semua daripada Allah. Hari formal sikit Abang. Hari ni kita formal sikit sebab saya tak cukup tidur. Patut lemah, lembik Hari lembik sikit kan, tak cukup tidur. Alright, so kita akan jumpa balik guys minggu depan. Pada hari dan waktu yang sama, pukul 10.30 pagi ke nak lambat sikit? Lambat sikit lah. Pukul 11 kan. Sekarang pukul apa Sekarang dah pukul 12 lah. Mungkin pukul 11 okey kot. Pukul 11 sampai 12 lah. 11 sampai 12 ke 12.30 lah paling lama. Mungkin 2 episod ni kita berat sikit lah sebab tu terpaksa drag Okay, so kita akan jumpa lagi sekali minggu depan. Pastikan tonton stay dan teruskan e-commerce Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.